Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi ta'arin. Kitab matan kita pakai muka surat 25. Maka tiada diterima iman keduanya melainkan dengan 10 syarat. Pertamanya baligh. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia dan anugerah daripada dia semata-mata menjadikan kita dan masih memberikan kesempatan pada kita untuk masih berada di atas alam ni. Alhamdulillah. Dapat kita Islam sejak lahir lagi. Melalui Islamnya mak ayah kita, walaupun kita tak faham Islam, kita dihukum Islam sebab mak ayah kita. Alhamdulillah. Dengan Islam kita dapat ni, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk kita taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Syukur dengan Islam kita dapat pula diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita kesedaran untuk belajar dan memahami perjalanan Islam, supaya kita benar-benar faham apakah maksud ajaran Islam ni. Dan untuk jadi nama Islam ni adalah dengan pula perjalanan hati sanubari mengenal siapa yang mensyariatkan Islam kepada kita. Itulah mengenalkan Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dan hati sanubari kita sentiasa hadir hati pada dia, kenal pada dia. Syukur diberi pada kita keinginan, kehendak untuk terus nak belajar dan memahami dan mengenali dia, supaya sentiasa hidup dalam keadaan zikir pada dia, mentakzimkan dia, mentauhidkan dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, diberi pada kita kelapangan masa dapat hadir untuk kita meneruskan kuliah duha pada pagi ini, meneruskan bacaan daripada kitab Diyaul Murid, insya-Allah. Perbincangan kita adalah mengenai khasnya atas tajuk kita mengenai orang kafir. Begitu juga nisbah orang murtad, naudzubillah min zalik. Yang orang murtad wajib dia masuk Islam semula. Tak akan selamat dia melainkan dengan dia bertaubat daripada kesalahan murtad dia. Syahadah lain, mengucap balik penyaksian Allah ilah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan membenarkan apa peraturan syarat yang telah menyebabkan dia murtad dulu. Kalau orang murtad, na'udzubillah, nisbah orang kafir di atas kafir dan ingkar dia tak beriman dengan Allah Ta'ala, wajib atas dia kena belajar dan faham. Yang ni yang dia sebut ni, yang kena semua syarat ni cukup dan memenuhi SOP dia, barulah nisbah orang kafir dia mengucap kalimah syahadah boleh jadi Islam. Tak jadi Islam dengan semata-mata mengucap. Juga antara telah kita bicara dulu, khasnya disebut sikit pada kita yang dah Islam sejak lahir ni, yang kita khasnya dari qawaid Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, kita tak disyaratkan untuk jadi Islam ni dengan mengucap apa-apa kalimah syahadah
untuk sah Islam kita, bahkan dah sah Islam kita melalui Islamnya mak ayah kita, ataupun salah seorang daripada mereka Islam, maka terislamlah kita. Terislam tu maksudnya jadi Islam. Bila mak ayah kita Islam atau salah seorang daripada mereka Islam, kita jadi Islam sejak lahir lagi, tak perlu dengan mengucap. Walau bagaimanapun antara kita dah bicara dulu, tak dapat tidak, dan fardu atas kita untuk belajar dan mengenali macam mana dan perjalanan ilmu yang kita kena faham untuk faham maksud dan makna la ilaha illallah, macam mana nak mentauhidkan Allah Ta'ala. Fardu atas kita belajar. Dan fardu tu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Bahkan fardu ain bukan saja untuk lelaki, fardu ain atas setiap individu muslim baligh aqil, taklif atas kita. Sekalipun waktu kita masih kecil tak diserahkan kita ke madrasah, tempat pengajian untuk kita belajar, tapi bila baligh saja dah tak faham kita Islam, wajib kita kena belajar perkara yang berkaitan dengan agama Islam, khasnya macam mana yang menyebabkan kita jadi Islam, dan untuk mengekalkan Islam dan istiqamah di atas Islam. Bahkan atas jalan Islam ni mesti ada iman. Macam mana ilmu nak bawa kita kepada beriman dengan Allah Ta'ala, sedangkan Allah kita tak lihat, tapi sentiasa terbuka dengan mata hati untuk boleh mentauhidkan Allah Ta'ala setiap masa, setiap hari, yang sampai kepada tahap Allah Ta'ala tak dilupai, insya-Allah. Jadi itu antara kita belajar sikit sebanyak dulu. Jadi khas dia nak sebut ni sebab orang kafir dia tak boleh jadi Islam melainkan dengan ada 10 syarat ni. Kat kita ada beberapa syarat daripada 10 ni gugur. Ada sebahagiannya saya akan sebut nanti yang memang sama dari sudut syarat dia orang kafir, orang murtad, na'udzubillah. Untuk ada syarat ni barulah sah Islam dia, tapi bukan saja kat kafir murtad, na'udzubillah. Bahkan orang Islam pun perlu syarat ni untuk sahkan Islam dia dan iman dia. Adapun orang kafir, orang murtad, na'udzubillah, dia tak ada special dari sudut kecil-kecil dah hukum Islamnya, itu tak ada. Itu tak ada. Kat kita ada istimewa situ. Juga ada bab nanti kita bicara, rasanya dia akan sebut dalam kitab ni ada beberapa keistimewaan khas daripada kanak-kanak. Yang kita dulu ada antara kanak-kanak itu, antaranya bila kita daripada mak ayah kita yang bila mereka Islam, apatah lagi beranak pun mak ayah kita dah Islam, maka kita pun jadi Islam dengan sebab Islamnya mereka atau salah seorang daripada mereka. Ataupun masa kita lahir tu mereka pun tak Islam, lepas tu mereka masuk Islam, sama ada dua-dua mak ayah kita baru masuk Islam, kita pun masa tu belum baligh. Bila kedua-duanya masuk Islam atau salah seorang ni masuk Islam mengikut perundangan syariat kita, maka kita jadi Islam. Yang tu tak ada nisbah dekat orang yang memang asal kafir. Begitu juga dekat orang murtad ni, na'udzubillah, tak ada pada mereka tu. Jadi mereka ni ada undang yang lebih ketat untuk menyebabkan jadi Islam mereka, berbanding dengan kat kita untuk Islam satu hal. Bahkan atas perjalanan Islam ni, sahkan perjalanan Islam ni mesti ada iman. Maksud iman tak sah teori. Islam tak sah dengan semata-mata Islam dengan mengucap kalimah syahadah, melainkan ada terms and condition dia. Disebut sini khasnya di sebuah orang kafir ada 10. Baik, pertama, yang ni memang khas untuk orang kafir dan orang murtad ni saja. Pertama, baligh. Jadi orang kafir selagi dia tak baligh, untuk dia nak jadi Islam, dia tak boleh jadi Islam dengan diri dia sendiri selagi dia tak baligh. Walaupun sebelum dia baligh tu dia berakal sempurna, matured, matang sekalipun, hebat sekalipun. Kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab lain, kebanyakannya menyebut dengan baligh baru sah Islam. Orang kafir, dengan umur 15. Kalau dengan sebab baligh tu itulah macam mana kita hukum baligh itulah, dengan sebab mimpi keluar mani ataupun mai haid nifas wanita. Serupa dari si nak tarikh baligh tu apa ni? 15 ni baligh umur. Okey. 15 pun Qamariyah bukan Syamsiah. Ikut kiraan tahun Islam. Okey, lalu. Jadi bila baligh dia mengucap baru dipakai Islam dia.
Baik, maka tiada sah Islam kanak-kanak. Jadi kaedah kita kalau dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih ni, tak sah Islam kanak-kanak dengan sendirinya sendiri kanak-kanak. Maksudnya selagi kalau kanak-kanak ni daripada mak bapak dia yang kafir, dengan diri dia sendiri, walaupun dia matang, dia faham, dia kenal perjalanan ilmu tauhid dan mengenal Allah Taala ni, di atas kematangan dia tu, selagi tak balik belum Islam. Kaedah kita, tu kaedah kita. Pasal selagi tak balik, istilahnya belum sempurna tahap untuk ada taklifi syarak atas diri dia sendiri. Macam mana pun tu yang kaedah kita juga. Bahkan ni jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, mana-mana kanak-kanak yang daripada mak bapak dia kafir sekalipun, Yahudi, Nasrani, apa Harbi sekalipun, kalau mereka mati sebelum balik, anak mereka ni dengan rahmat Allah Ta'ala lepas pada api neraka. Pasal dia kan anak, dia bukan tahu apa. Istilahnya kalau dia jadi kafir pun pasal mak bapak dia kafir, dia kafir. Untuk kalau dia balik masih kafir juga, sedangkan seruan Islam sampai kat dia, tu cas salah. Adapun kalau dia balik sekalipun tapi tak ada seruan Islam, tak ada juga kewajipan. Ada sedikit banyak kita dah belajar dulu, khasnya tentang istilah ahli fatrah. Kalau tak ada, dengar balik. Ada bab nanti memang ke depan dia akan jumpa balik bab tu, insya-Allah. Baik, jadi kanak-kanak ni kaedah kita, sekalipun katalah misalnya ada mak bapak beranak-kanak ni kafir, tapi dia hantar anak dia sekolah pasti, taska misalnya. Bahkan mak tahfiz dia hantar. Anak dia 6 tahun, 7 tahun hantar mak tahfiz. Boleh hafal Quran 30 juzuk. Mak bapak kafir, tak masuk Islam. Tapi anak dia kata apa? Wah, suka saya punya anak soleh suka baca Quran. Wah, suka dengar baca Quran. Dia tak masuk Islam lagi. Mudah-mudahan mak bapak dia masuk Islam. Tapi dia hantar anak dia macam mana? Sekolah tahfiz. Sekolah pasti, taska. Pasal apa hantar lu punya anak sekolah ini, tak nak pergi hantar itu kindergarten apa? Wah, tak nak bagus ya, tak nak adabnya itu sekolah. Banyak kurang ajar sama mak bapak. Ini sekolah mau makan pun doa, mau baca pun doa, naik kereta pun doa, jalan pun doa. Wah sangat suka mah. Ya, saya bunyi Cina je kan. Saya meniru bahasa Cina ni memang awak keturunan Cina je nak ke? Saya tak ada hal nak cakap gitu ya. Apa nak cerita ni? Nak kata orang kafir, kalau anak dia walaupun hafal Quran 30 juzuk, kaedah kita mazhab Jami, kalau dia mati lah macam mana? Masih tak Islam lagi. Pasal dia mak bapak dia tak Islam lah dia. Walaupun anak dia hafal Quran. Masih apa? Memang kaedah kita khasnya dalam mazhab Syafi'i macam tu. Betul. Cuma kalau katalah dia hafal Quran, di Kemumi pun cara Nur Alif lah. Naik van duduk ceng, saya bunyi Cina pun erti saya bunyi tu kan. Ketok kandang pun boleh, nak dengar saya ketok boleh, saya ketok lagi. Apa saya nak sebut ni? Tak Islam dia. Sampai kita sayu lah tengok kesian budak ni. Tapi tak ada kesian, tak ada masalah apa. Kesian apa budak-budak ni? Apa? Bukan ada masalah kat dia. Walaupun di Kebumi kan dalam cara macam tu, dekat dia tu tak ada masalah apa. Dengar rahmat Allah Ta'ala lepas dia pada azab, tak ada masalah apa-apa sikit pun kat dia. Kat dia tak sikit masalah pun. Jadi nak kata tekilan apa, tak ada masalah apa pun kat dia. Cuma sayang kat mak bapak dia. Anak dia dah bagus dah, dia mak bapak lah tak bagus. Itu kaedah kita apa? Itu yang diajar kaedah kita sepatutnya. Ajarlah mak bapak ni masuk Islam. Dia dah minat dah, kata dia wah sangat suka wah punya anak ada adab, doa. Wah, ini punya hubungan dengan Tuhan lah. Ini punya orang tokongnya mah. Oh, bagus. Cantik. Jadi dia dah ada dah minat kat Islam tu, macam mana? Kita check sikit je lagi kan. Lu masuk Islam ah, bagus. Cerita dia betul-betul lah. Baru dia taklif, wah itu macam ah. Wah Islam ni banyak bagus ya. Memang bagus mah. Itu banyak itu jadi jahat kaki, dada itu apa macam. Itu dia tak nak belajar, itu Islam tak nak pakai punya mah. Kalau cerita kat dia, wah itu macam ah. Lu ajar sama saya. Boleh gua ajar. Ajar. Tapi jangan pula wah pun sorry ya, wah pun tak tahu mah. Wah pun tak nak belajar punya mah. Ayah kata tadi, lu ajar saya masuk Islam, lu pun tak tahu Islam lah. Yang tu yang buat malu kita. Kena londah itu saja. Lu mau ajak saya masuk Islam, lu pun tak nak kenal Tuhan lah. Lu mau suruh saya kenal Tuhan lah. Iya, ini macam punya orang pun ada. Banyak suai lah lu.
Saya cakap Cina macam tu pandai je. Tak kena sway kita kan, bayang tak. Tambah pula dia kata mau masuk Islam ini kena jumpa ustaz awak tak tahu ini macam you pun tak tahu iya. Tak malu kita kan. Kalau dengan sebab tu membuka pekung di dada kita, kena malu solah. Dia cerita tu dia kata lain. Tambah pula muskil kena orang Melayu kata, you mau masuk Islam? Susah nanti kena ini. Wah, itu macam ada pula orang sepatutnya cerita bagi galakan dia masuk Islam. Ni masalah kita nampak. Orang Islam kita maksudnya tu yang kata tak kerti agama, bodoh. Bodoh macam tu. Ni leceh orang Islam kita ni. Tu kalau semua orang Islam ni dia peranan betul-betul macam mana orang Islam sepatutnya. Allah. Rasa indahnya hidup ni kan. Satu para sahabat, tabi'in macam mana? Allah, sedap dia. Macam mana pun ada yang masuk Islam, yang degil kepala batu tu situ hair je. Satu jangan tak tahu cabaran dia macam itulah. Zaman orang yang memang nak Islam sungguh-sungguh, belajar Islam sungguh-sungguh, cabaran dia orang yang tak nak Islam ni tak nak sungguh-sungguh. Padahal depan dia jumpa Rasulullah sendiri. Dia punya bangkang kat Rasulullah ni tak tahulah. Sampai dia sanggup mati tak apa. Janji jangan siapa ikut Islam. Dia sampai macam tu. Zaman kita tak adalah sampai jumpa orang kafir sampai macam tu. Kalau pergi belajar ni memang bagus sangat, tapi jangan tak tahu orang Islam tak ada roh nak pergi belajar. Satu orang kafir pun tak ada gaduh sangat nak kelahi dengan kita. Dia siapa? Kita dah tak payah kelahi apa-apa lah dengan orang Islam macam ni. Alah, biar je. Biar berlingkup dah. Bagi 1,000, 2,000 pejam mata dah. Daging haram pun boleh masuk, yang haram pun jadi halal. Bagi perempuan amoy apa seorang dua macam mana boleh pakai 2-3 kali. Lebok pasport pun dia bagi, boleh buat surat beranak, boleh masuk daging apa semua. Macam-macam benda ni. Betul nampak ni habis lah. Nampak ni orang Islam kita jadi macam ni lah. Ni lah masalahnya. Jadi maksud orang Islam kita pun dah tak kerti agama, sampai boleh dijual agamanya, sampai orang kafir pun tengok ini orang Islam ini tak boleh pakai memang. Kita orang Cina pun tak nak macam ni macam gitu. Orang Islam kita sampai tak kerti agama, sampai duit masjid pun dia curi. Sampai Cina pun dia kata apa, orang Cina awak tak lah biasa jumpa orang Cina pergi pecah tokong ambil duit tokong Jangan saya sebut. Maksudnya apa dia? Orang kafir pun dia tak sampai tahap orang kafir pun sanggup dengan khianat dengan tokong tempat Tuhan dia. Tapi orang Islam kita siap pancing lagi, bergam. Pecah bawa lari peti besi. Itu cara tak terhormat. Yang cara terhormat lagi lah, selama je kita buat projek ni harga 200,000. Sebenarnya 50,000 je. 150,000 siapa kat dia? Barang-barang macam ni. Cina pun tahu lah, ini harga claimnya harga betul bukan ini macamnya ini mau invoice untuk duit claimnya. Semua orang beri ini macam haji pun bikin ini macam ini haji suruh bikin dia. Dia apa saya nak cerita apa ni? Apa masalah kita orang Islam ni? Inilah masalah kita. Alhamdulillah, Allah Taala pelihara kita. Semua tu yang wajib atas kita belajar bab iman ni. Tak ada iman tu yang kita rosak macam-macam. Rosak macam-macam lah. Habis lah. Tak ada panduan dah kita. Alhamdulillah. Satu wajib belajar untuk faham agama ni supaya khasnya mengenal Allah Ta'ala tu. Baik. Jadi kaedah kita tak sah Islam kanak-kanak dengan sendirinya yang mazhab kita Imam Syafi'i. Tu. Bersalahan mazhab pada mazhab Imam Abu Hanifah. Sah Islam pada kanak-kanak yang belum baligh. Dengan sendirinya kanak-kanak tu dia boleh masuk Islam dah. Syarat dia akil, dia kenal sungguh siapa dia Allah Ta'ala, siapa dia Rasulullah. Adalah hujah-hujah dia mah. Khilaf mazhab dalam fiqh ni, yang ni ada khilaf mereka lah kan. Kaedah kita Imam Syafi'i, kaedah mereka semua ada dalil-dalil hujah apa. Mereka semua di atas jalan yang betul. Kalau memang pemerintah boleh buat penguasaan apa seumpama ni, sampai anak-anak orang walaupun mak bapak dia kafir, anak dia kalau dia cukup syarat belajar sekolah Islam apa, dia mengucap kalimah syahadah, anak ni bagi gak status quo sebagai orang Islam pasal cukup SOP dia pasal pergi sekolah Islam misalnya,
kerajaan boleh ada kuasa macam tu, alhamdulillah. Kita kalau tengok Malaysia ni, teruk. Walaupun atas mazhab Syafi'i, Islam agama persekutuan, undang-undang kita sampai pelik kan. Yang ubah lah tu orang Islam kita yang ubah. Kalau dulu mana-mana kanak-kanak Islam, mana-mana mak bapak yang kafir ada anak yang belum balik, bila mak dia atau bapak dia salah seorang Islam, anak Islam, memang dalam perundangan kata macam tu, disebut dengan parents kan. Parents ni sama ada mak bapak, mak kalau asal parent orang putih, parent mak bapak kan. Sama ada mak ataupun bapak salah seorang masuk Islam, maka anak tu akan ikut agama mak bapak dia yang mana yang masuk Islam. Anak tu dapat hukum Islam. Tapi mai popok Islam kita yang bodoh ni belakang ni, yang menteri-menteri yang balik ngang ni. Apa tu? Ngang maksud saya macam tu lah kan. Bunyi gitu. Ya, terbunyi berdengung sikit kan. Maksudnya bangang berapa kali lapis bangang ni. Dia yang ubah status pasal konon nak bertoleransi dengan orang kafir ni. Mana-mana anak orang kafir, kalau mak bapak Islam masuk kafir sekalipun, anak macam mana? Sambung, boleh tak? Tahu tak hukum undang tu? Masih kafir lagi walaupun mak bapak Islam, pasal status quo mak bapak dia dulu kafir. Anak ni tak hukum balik, tak hukum Islam, tak hukum apa, bahkan tak hukum ada agama. Pasal apa? Pasal dia selagi tak balik, dia tak ada agama. Apa satu IC kita sekarang my kid apa, dia tak tulis agama kanak-kanak. Kita dulu surat beranak pun tulis agama kanak-kanak apa? Islam. Betul kan? Surat beranak kita macam tu. Tak ada mesej tak tunjuk surat beranak dia. Lah ni surat beranak, anak tak ada status agama. Umur 18 baru boleh bubuh status agama. Yang Islam siapa? Mak bapak, mak Islam, bapak Islam. Anak tak ada agama lagi. Ruangan agama tak ada. Anak bila ruangan agama dia, bila dia balik. Bila dia balik esok baru tulis ruangan agama ni. Siapa ni? Ada orang Islam kita yang balik ngang. Ni masalah kita ni. Bila dia tak reti dah peraturan agama, sepatutnya dengan peraturan tu membela agama Islam, dia sendiri yang rosak agama Islam. Saya tak sebutlah nama siapa-siapa menteri-menteri mana tu. Yang tu orang marah sikit sebut tu. Kita tapi hukum kena faham. Sepatutnya kita di atas qawaid imam yang ada ni cari jalan untuk macam mana yang nama asal mazhab Syafi'i tu pakai juga. Mana-mana kanak-kanak walaupun mak bapak dia kafir, tapi bila mereka masuk sekolah Islam, hantar sekolah pasti, saya cuba bagi contoh di pasti, taski, taskar, sampai ada yang hafal Quran apa pun macam mana, walaupun mak bapak dia kafir, hukum anak ada Islam. Pasal apa? Cukup kelayakan untuk jadi Islam, mengucap kalimah syahadah, semua pandai. Kalau tanya Tuhan kamu, Tuhan kami Allah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula, wa bil imami, wa bil qur'ani imama, wa bil ka'bati qiblata, wa bil muslimina wal muslimani ikhwana. Oi, nak kata apa lagi budak tu? Memang dia hafal aja, memang dia tak kena. Tapi macam mana? Bagi status dia Islam. Patutnya macam tu. Dan kalau ikut buat undang-undang apa, mana kanak-kanak orang kafir ni walaupun anak mak bapak dia kafir macam mana, wajib dapat pelajaran agama Islam sejak pada masa bangku sekolah lagi. Bukan pergi sekolah dongzong tu. Dongzong tu tuntut tu lah. Patutnya macam mana? Mana ada sistem kebangsaan? Di sistem Islam patutnya. Ini sekolah, macam-macam lah saya sebut. Ni kita sistem pendidikan kita dah tercemar gitu. Atas kita belajar syariat macam ni, dalam kitab macam ni. Itu saya punya pengalaman duk ngaji dengan tutup guru, bila dibaca ni baru kita ada, macam ni ke? Salah kita punya sistem ni. Salah. Baru kita berakal. Satu kena ngaji dengan kitab-kitab lama dengan tutup guru kita ngajar, baru kita faham, baru kita ada akal, baru faham agama Islam ni di mana, macam mana nak panggil mendaulatkan Islam tu macam mana. Kalau tidak kita tak tahu, kita tengok okey dah lah, kita beranak-beranak pun itu sistemnya. Kita tak tahu nak lawan apa, nak protes apa hak yang ada kat kita, apa yang sepatutnya orang kafir tak boleh ada, yang kita kena tegakkan apa dia. Bila kita tak mengaji, kita tak faham, kita tak tahu apa benda nak tegakkan. Bahkan apa yang hak kita longgak dan bagi kat orang kafir. Ini masalah. Ini yang jadi kat orang Islam kita. Orang Islam dah tak belajar, tak kenal dah agama dia. Asal kita bicara, inilah kanak-kanak ni dalam kaedah Imam Abu Hanifah, dia kata kalau kanak-kanak tak balik sekalipun, dia boleh hukum Islam dengan sendiri dia. Syarat dia akal, ada akal. Dia mengucap kalau cerita pada Tuhan ni,
matang dia sebut. Takkan patung kita nak sembah. Dia boleh cakap fasih bahasa Melayu lah contoh kan. Si ayat Quran hadis boleh hafal semua. Pasal dia dah biasa dengar kuliah. Walaupun belum balik, tapi matang macam orang dewasa. Misbah Bahar Mazhab ada, saya tak panjang dalam situ. Bahas pun dah ada dah. Kita pakai je apa yang dah ada hukum ulama kita sebut kan. Siap. Jagalah, jaga hukum ahkam yang ada tu. Kalau ada yang munasabah lagi untuk kita nak gunakan hak tu untuk mengislamkan anak-anak orang kafir ni, walaupun mak bapak dia kafir, tapi anak tu kita ambil siap dah. Bagi sekolah Islam, bagi dia pandai mengucap kalimah syahadah, pelajaran Islam semua dia reti, ikrar dia, raditu billahi rabbam iswabil islam idina apa seumpama tu dia pandai dah. Walaupun mak bapak dia kafir, kalau dia mati tak boleh buruh dalam perkuburan orang kafir, bahkan hukum Islam ikut kaedah Abu Hanifah. Siapa tu? Kita ambil anak dia, walaupun mak bapak kafir, anak dia tak akan jadi anak orang kafir duduk negara Islam. Yang anak dia tu kafir takkan ada lah. Sekarang kau kafir, sekarang anak kau kafir, tapi bila duduk negeri kami, hang kafir, hang mati, anak hang, cucu hang ni takkan ada yang kafir lah. Macam mana hang kafir? Kalau hang tak kafir pun, kalau hang kafir pun, anak hang takkan kafir. Maka hang, anak hang ke Islam ikut dalam negara kami. Itu undang-undang kita patutnya. Boleh faham juga apa? Boleh faham? Patutnya macam tu kita tu. Tapi terbalik kita. Anak kita yang Islam duduk negara yang nama Islam, Islam agama persekutuan, macam mana? Yang asal ketutup nenek moyang kita Islam, pandai baca Quran, pandai baca kitab, sampai semua jaga-jaga syariat, masuk sekolah kebangsaan, Quran pun tak kerti baca, Melayu, Jawi pun dah tak tahu apa. Lepas tu apa? Sembahyang pun dah tak ada, aurat pun dah tak peduli dia meh. Macam mana? Pergaulan bebas lagi, kita gelembak, Islam apa pun tak tahu. Macam mana? Bahkan ada yang dah tukar agama. Sanggup boleh kahwin dengan perempuan kafir pula. Orang kafir pula tak tukar agama pun tak apa. Janji aku dapat perempuan tu jadi isteri aku, jadi suami aku. Ada pula menteri-menteri yang meluluskan dia pula. Bengong bodoh lah. Jadi maksudnya kita negeri Islam, agama persekutuan, tapi dengan sebab undang-undang yang ada ni, bahkan kelalaian kita tak belajar, tak jaga elok, orang Islam menjadi kafir. Orang kafir makin ramai, orang Islam makin sikit. Tak bodoh itu. Sepatutnya macam mana? Negeri kita sepatutnya macam mana? Mana orang kafir itu semua jadi Islam habis, orang Islam ni makin kukuh Islam dia. Dengar saya sebut apa tu? Betul lah, institusi pondok kena pertahankan. Pondok ya, pertahan ni pun. Pondok tak ada. Bunyinya pondok tak sampai-sampai. Saya buat muka ni. Ada. Tak ada. Dia bubuh isyarat bersekolah bantuan agama buah nama kerajaan tu, kena bubuh serahkan silibus semua bagi kat dia. Silibus ikut silibus dia. Guru sekarang baru agreement tak apa boleh pakai hand maker. Tapi nak akan datang semua ikut syarat dia meh. Kena ada sijil gini kelayakan macam ni. Orang biasa ni tak boleh masuk dah sekolah ambil. Sekolah dia lah. Macam apa? Kena ikut sistem kami. Silibus kami, arus mainstreamnya, pendidikan kami, uniform kami. Macam ni, guru pun kena ada SSDG apa benda, mesti ikut macam ni. Yang mana tak ada sijil macam mana yang memenuhi kriteria dan kelayakan kami, mereka tak boleh masuk dalam kami punya sistem. Pakai kain melekat apatah lagi, pakai sorban ni mana boleh masuk. Kau nak pakai apa kena pakai songkok. Songkok pun mesti hitam, tu pun hari Jumaat saja pakai baju Melayu. Betul macam tu kan? Betul ke saya cakap? Tapi tenang saya cakap ni. Macam tu lah. Sepatutnya macam mana? Pelik lah, pelik. Banyaknya orang agam ni, sepatutnya macam mana? Patutnya. Orang tu kata. Dia kata Islam yang ada kat kita ni disebabkan telah dipisahkan agama, ulama, umara, raja kan. Pisahkan rakyat ni sampai habis bengong habis lah. Pemerintah pun bengong, ahli politik pun bengong, rakyat pun bengong. Tinggallah 2-3 putung aja yang reti agama. Inilah menunjukkan memang akhir zaman dah kita ni. Tak ada lain lah ayat nak sebut. Tu satu hal, jangan salahkan zaman. Kat kita atas taklif kat kita tu yang dah tahu mengajilah. Dah boleh ngajarlah apa yang boleh.
Nak suruh semua orang nak ikut cara kita. Kalau ada kuasa, ada pengaruh, silakan. Tapi jangan tak tahu. Kita melawan arus namanya tu. Melawan arus. Hatta kalau kat luar sana, walaupun nama ustaz, ustazah kan, mufti, menteri, exco agama sekalipun, menteri agama sekalipun, macam mana? Lain pemikiran dia mah. Boleh tengok kalau tak percaya. Saya tak payah syarah panjang, agak muskil tanya dia. Tapi tengok dan perhati. Lain cara dia mah. Cara demo bukan cara untuk mendaulatkan Islam. Kasar sikit lah awak cakap gini kan. Cara mereka lain. Cara mereka macam mana? Apa sistem yang dah ada batil tu, dia orang jadi kuli batak. Oh, kasar je bahasa. Itulah guna bahasa. Kuli batak kerajaan. Lepas tu apa? Cari dalil untuk membenarkan apa yang telah dibuat oleh pemerintah. Gunakan dalil hadis dan Al-Quran. Supaya betulkan apa pemerintah buat, walaupun tak betul, kau syarah bagi betul. Kalau yang mana tak boleh tanggung betul, kau diam, jangan duk cakap selagi aku tak bagi izin untuk kau bercakap dalam sesuatu isu. Ni tu. Arak siapa berani komplain? Kilang arak, siapa berani komplain? Itu jawatan-jawatan untuk bagi rakyat kelabu mata. Kena ayat macam tu lah. Supaya tengok majlis agama ada, pejabat agama ada, masjid ada, surau ada, sekolah agama ada. Ada tak? Menteri agama ada. Kau nak apa lagi? Kena tegur tu tapi nak kata tujuan dia nak buat apa? Takkan kami buat macam ni tak bagus lagi. Tu saya, kawan-kawan saya yang duk Siam tu, dia orang lagi pandai bercakap. Kata dia, kalau nak kira masjid, Siam pun bagi buat masjid negeri dia. Nak kata menteri agama, Siam pun ada menteri agama. Lagi bagus menteri agama dia daripada menteri Malaysia. Dengar saya sebut. Saya ada kenalan ramai kan. Kalau arwah Tunggu Patih dulu, ramai berbuat Siam ni. Dia boleh banding kata. Sampai dia kata apa? Malaysia panggil kata Malaysia ni ada yang bunyi Siam kosong kelas cakap Melayu tak pandai-pandai. Kata Malaysia ni negara Islam ni, tapi negara Islam kau mana ni? Saya meniru bahasa ni boleh je. Kau mana ni? Kata ni macam mana ni? Siapa? Nak kata masjid, Malaysia banyak lagi masjid ni. Nampak belah Thailand belah ni, Yalah selatan ni banyak masjid ni. Setiap kampung masjid ni. Pejabat agama pun ada di Siam ni. Takkan ada pejabat agama ni? Siam pun ada pejabat agama dia, apa ada menteri agama dia. Siam pandai. Di mana Islam kita? Kalau nak kira tu bagus kerajaan Siam lagi. Kerajaan Siam bagi bantuan lagi sekolah agama. Ada bayar lah. Dia bagi bantuan sekolah agama. Yang kita ni orang Islam ni tak bagi bantuan sekolah agama. Okey, cukup situ. Tu bagi kita reti, bagi ada akal sikit. Ya Allah. Yang ni Tok Guru kita duk sebut ni macam apa, kita bukan lapar bantuan dia mai tu. Kasar sikitlah juga sebut tu kan. Maksudnya bukan lapar ni kata apa, tapi nak sebut apa tanggungjawab demo tu satu hal. Tapi kaedah kita walaupun tak ada bantuan daripada pemerintah macam mana, tetap kita kena reti agama kita dan kita kena jaga agama kita. Besar sekali kita maqasid syar'iyah, nak guna istilah itu kan. Apa dia? Jaga agama. Wa hifdzu dinin summa nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun. Kau baca 6 kuliah besar. Ada setengah sebut 5. Apa dia? Jaga agama besar sekali. Apa pun agama. Dan jaga agama ni bukan menjaga agama. Jaga apa? Agama. Semestinya agama tu agama Islam. Bukan ada menteri dulu tu. Saya bukan menteri orang Islam saja, saya menteri agama. Jadi semua agama saya kena jaga. Allah. Saya tak pernah dengar ada menteri agama selama saya hidup ni lah, menteri agama duk cakap gitu. Saya ingat apa, Midman, siapa tu? Amin Osman. Siapa sebulan tu? Yang Terengganu tu apa nama? Yang bagian PhD tasawuf tu? Anwar Yusuf, siapa? Yusuf Noh. Oh, saya tak pernah dengar menteri-menteri tu cakap macam tu tau. Tapi jumpa menteri hak ni, Allah, susah hati tu kata. Kita makin pelak orang belakang ni, makin pelak.
Okey. Ya. Jadi sepatutnya benda besar kita ni jaga tu agama. Khas je kat sini lah nak sebut ni. Sampai tak ada orang kafir yang kalau dia duduk negeri kita walaupun mak bapak dia kafir, yang ni memang kita tak percaya nak Islam dah pasal dia dah jadi hardcore kafir dah. Payah nak ubah dah. Anak dia takkan kafir macam mana mak bapak dia kafir. Kita mesti pastikan keturunan mereka adalah macam tu. Itu yang keturunan mak bapak dia kafir. Yang keturunan yang dah Islam dah ni macam mana? Oh yang tu apa? Satu kadang-kadang kita ada muskil. Saya pun dulu kecil-kecil saya muskil, tapi saya tak kerti nak kelahi. Besar ni pandai lah kelahi. Apa dia? Orang baru masuk Islam diberi kursus untuk kefahaman Islam. Betul kan? Betul kan? Apa nama perkim apa kan? Pusat latihan apa pendek itu short form lah kan. Maksudnya panggil untuk kursus satu bagi faham agama Islam, akidah, fiqh dia. Itu yang baru masuk Islam. Yang dah Islam daripada kecil ni. Mana ada? Nak masuk sekolah Islam semua kena bayar. Itu mana ada yang memang disediakan oleh pemerintah untuk anak-anak Islam ni supaya belajar Islam. Nak belajar Quran, mana ada? Kita belajar Quran dulu bukan sekolah yang pemerintah sediakan untuk kita belajar Quran. Tapi pasti mak bapak kita punya inisiatif pergi hantar kita pergi mengaji rumah orang ni itu yang pandai baca Quran daripada kecil. Kita pandai Quran bukan sebab kita pergi sekolah kebangsaan pandai Quran. Saya dah lama tak faham, tak sebut benda-benda macam ni tau. Tapi lah ni saya naik baran ke mana tu, saya tengok kena sebut balik macam dulu lah. Wow, pasal banyak masyarakat kita tak faham perjalanan agama ni macam mana. Ni tak faham. Satu masa dulu kita memang ada kebangkitan sedut tu, tapi orang tak faham hal ni. Tak faham. Mana apa? Oh tu. Memang dah lah tu satu heran dah lah. Silibus yang ada tu tak support pun. Kata, yang kata tu mana dia hadas, curang dan mengucap. Cuma mengucap halal-halal tu suku, tanya suruh mengucap. Dia kata tanya makna la ilaha illallah. Dengar saya sebut. Lagi kasar saya nak sebut daripada Pakcik Dola sebut. Jangan kata orang nak kursus kahwin tu, kita tanya pegawai tu. Kita suruh dia hurai makna la ilaha illallah tu, nafi isbat sudah lah. Kau cerita apa nak dinafi, apa nak disebut pada la ilaha illallah. Rasa pegawai tu berlari. Tak cerita budak baru nak masuk, baru nak kahwin ni. Sebut apa? Itu kadang balik Mesir tu. Oh, balik Mesir. Kadang balik Jordan, balik Syria. Saya tak kata semua dengar. Kalau yang selalu yang kerja kerajaan yang macam tu orang yang boleh ngajar, dia tak akan duduk jabat kerajaan selalunya. Maksudnya apa? Duduk kerajaan ni ilmu dia tak berkembang. Saya ada kawan-kawan saya yang macam tu. Balik-balik daripada masa belajar kerja-kerja ni dulu, dia tak boleh duduk berjabat. Betul dia duduk. Saya kawan-kawan saya lah kan, ada lebih-lebih. Tak ada. Jadi bodoh tak ada. Duduk berjabat, duduk melengung, tulis pen, kipin maklumat apa. Balik pukul 5 balik. Kat ilmu ngaji tinggi-tinggi, suruh payah mujahadah baca Quran, hafal Quran, pejabat. Tak boleh terjun dalam masyarakat, nak cakap tak boleh. Okey. Saya nak cerita apa ni? Tu kata Allah risau kita bab agama ni. Allah. Jadi yang musnahkan orang agama Islam kita ni, orang Islam kita sendiri lah. Nauzubillah. Orang pemerintah pun pandai nak sebut isu vaksin ni misalnya. Bila orang agama tak bercakap, tak bersuara lagi, berdasarkan KKM je lah. Jadi orang boleh petikai lagi. Ustaz tak kata apa-apa. Dia gunakan menteri untuk bercakap. Menteri agama Kalau menteri tu menteri multimedia bercakap, menteri penerangan tak jadi. Kata penerangan nak cerita kamu vaksin wajib, kepala otak kau. Wah, dia buka kepala otak kau pandai. Macam mana umpan dia? Tok Mufti belum tu. Menteri cakap. Mufti panggil seorang-seorang mufti. Mufti utara, mufti selatan, mufti timur, mufti barat, mufti mufti. Lepas tu panggil apa pula? Mana ustaz-ustaz selebriti, yang popular yang boleh ke sana ke sini. Panggil buat satu majlis, ceritakan
kelebihan vaksin macam mana? Kempen lah supaya macam mana? Jangan ada dah siapa-siapa anti vaksin. Rakyat ni bila tengok menteri agama pun cakap, mufti agama pun cakap, ustaz selebriti pun cakap, ni ustaz apa ni, ustaz pondok seorang dia je. Jenuh kita tepih dengan dia orang. Tapi tepih tak bertepih, kau dengar dulu aku cakap apa. Bagi ada akal sikit, kasar sikit lah sebut macam tu kan. Ya kan. Bayang saya kalau tempat saya duduk macam ni, saya boleh bayang Rasulullah bayang dia nak cerita la ilaha illallah, dia seorang diri, lone ranger bahasa kita lah, bahasa Islam, lone ranger. He's alone by himself. The first supporter that support our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his wife. Siapa? Sayyidatina Khadijah. Kata, engkau yang selama ni aku kenal siapa suami aku. Engkau tak pernah sia-siakan orang susah. Kau tak pernah menzalimi sesiapa pun. Hidup engkau dalam keadaan cerah mata hati. Engkau kenal siapa pencipta alam sebenarnya. Cuma yang ni aku pasti yang datang pada engkau ni adalah bukan benda-benda yang menakutkan, menggerulkan, tapi dia adalah satu benar dan hak. Jangan takut, aku di belakang kau. Kita nak jadi support macam tu lah. Yang kita dah nampak kebenaran. Satu kita kalau ada isteri sokong macam tu, ada keliling kita macam mana? Ada 10 orang macam tu macam mana? Tua tawan satu Malaysia. 10 orang badan. Quran sebut apa? In yakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu bi'atain. Kan macam tu kan Quran. Kalau ada 20 boleh kalahkan 2000. In yakum minkum ishruna sabiruna, tapi syarat dia sabirun. Apa sabirun? Kamilun, maksudnya aminun, mukminun, muslimun, muttaqun, takwa, iman, soleh, taat, macam mana? Wari'un, macam mana? Yaghlibu alfain, boleh kalahkan 20 orang, boleh kalahkan 2000. Maksudnya 1 lawan 10. Itu umum, secara khas Allah Taala sebut bantuan dia bagi. Bahkan isyarat ayat Quran lain, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan-kumpulan yang hanya bilangan angka dia yang sangat sikit, kuantiti dia sedikit, tapi mereka benar-benar berkualiti, boleh mengalahkan kumpulan yang walaupun sangat ramai. Rasulullah mula-mula keluar seorang aja, qad ja'akum minallahi nur, tapi nur dia bukan 5 watt. Satu dunia tengok cahaya dia. Cuma nak dapat cahaya tu balik. Kat kita wajib belajar, berguru dan jumpa orang-orang yang memang ada nur ni untuk dapat balik pancaran Islam tu. Kalau Islam kita, Islam yang apa yang kita rasa ni ada, Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara lah kita. Memang jangan kata orang lain, kat diri kita pun kita rasa kita tak ada apa-apa lagi. Apa yang ada kat aku? Apa yang ada pada aku untuk aku bangunkan agama ni? Kita pun tak ada lagi. Yang tu satu yang tu syarah panjang, marah dia pun lagi yang tu biar dulu, bagi ada iman dulu. Ada iman aja, kalau syariat ni datang je. Bayang sahabat yang minum arak hari-hari, yang sebelum datang hukum minum arak tu, bahkan ada yang turun ayat Quran kata la taqrabus salata wa antum sukara, wa la taqrabus salata, ya, wa la taqrabus salata wa antum sukara. Pasal masa tu belum lagi ada pensyariatan haramkan minum arak ni. Ada yang di kalangan mereka nak minum, nak sembahyang minum arak dulu, tengah pening tu, Allahu Akbar, Fatihah baca elok. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Baca ayat Quran tu dah pening dengan mabuk kan. Bila dah sembahyang dalam kucak kacir baca ayat Quran surah Al-Kafirun baca tak betul, makna salah pula kan. Aku sembah apa yang korang sembah. Apa yang korang tak sembah aku tak sembah. Apa merepek apa ni? Datuk datang ayat Quran, apa dia? Tu pun belum haramkan lagi, sebelum haramkan arak tu. Arak ni jadi minuman harian. Tapi bila dah sampai tahap iman dia benar dah dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah, macam mana? Datang je ayat Quran haram ke arak, macam mana? Tinggal terus, total tinggal. Bahkan kalau arak ni kan tempat dia buat peram-peram arak ni, tempayan-tempayan besar-besar tu,
Yang haram tu arak aja. Bila datang yang Quran haram ke arak ni, dia pergi kat jalan raya di Madinah tu, buat apa? Curah arak ni sampai masyhur sebut dalam tafsir kata Madinah hari diperintahkan haram arak ni, masam satu negeri. Bau masam arak kan. Tuan-tuan tak pernah lalu, tuan-tuan tak tahu lah kan. Tempat-tempat yang tuan-tuan biasa ada tempat kilang arak ni, kita lalu, tuan-tuan aku tak kenal. Saya kenal bau arak. Bau lain ni. Ni kalau macam ni ada peram arak ni keliling. Tuan-tuan tak kenal. Saya duduk Jalan Kelang Lama, lalu dekat Gena Stout. Lama dah saya duduk kawasan tu. Oh, kenal. Nak cerita apa? Dia orang bukan saja curah arak, masam arak tu. Apa dia? Katok orang tempayan sekali. Punya benci dia dengan arak. Oh, syarat dia apa? Iman. Tak kena iman macam mana? Kau cakap lah, bagi fatwa haram pun dia marah dengan kita. Engkau tak merokok tak apa lah, duk haram merokok. Ni tak senang nak tinggal. Oh. Biarlah situ. Oh, tu nak cerita macam tu panjang lah. Okey, siap. Jadi kita nak sebut ni apa? Nak sebut prinsip kan. Apa yang salah tu salah. Hanya atas kita nak sebut macam mana kaedah sepatutnya atas pengurusan pentadbiran agama Islam ni, yang atas mazhab Syafi'i atau sepatutnya atau ada, kalau kita kuat sampai kita nak dapatkan kaedah Imam Hanafi ni, apatah lagi nak sebut takkan ada mak bapak yang kafir, anak bila dia duduk negara Islam ni takkan ada keturunan dia yang akan jadi kafir bila duduk negeri kita. Bahkan kita ambil anak-anak dia, bagi pendidikan yang sempurna. Macam mana? Walaupun mak bapak dia still kafir, anak dia Islam. Patutnya macam tu. Patutnya macam tu. Dan mana yang Islam kelang kabut ni, bila duduk dalam bawah arahan kita, asuhan kita, macam mana? Sempurna Islam dia sejak pada kecil lagi. Baik, jadi kaedah asal kita dalam mazhab Syafi'i tak dihukumkan Islam dengan sendirinya, tetapi dihukumkan akan Islam kanak-kanak dengan salah suatu daripada 3 sebab ini. Ini kaedah kita Imam Syafi'i. Kaedah kita Imam Syafi'i untuk jadi Islam macam ni. Kalau kanak-kanak, pertama ada 3 sebab dia nak sebut. Yang ni memang ada undang-undang fiqh, kalau kita belajar akan jumpa masalah ni. Yang pertama mengikut salah seorang daripada ibu bapanya. Salah seorang, bukan both of their parents, but one of them is enough to convert, to make the newborn babies, apa orang yang non baligh ni, be as a Muslim. Cukup one of their parents. Bunyi orang putih sikit tu lah. Satu, kalau kata ada undang-undang pun bunyi orang putih, yang perlu sekarang kita apa? Kita perlu ada satu terjemahan ke dalam bahasa Melayu undang-undang kita ni, dan diperaku dan disahkan oleh di-Pertuan Agong. Undang-undang yang ditulis dengan bahasa Melayu pun diguna pakai untuk jadi perundangan kita. Itu je. Memang ada peruntukan macam tu pun kan. Sekarang yang diundang pakai yang bersih bahasa Inggeris, betul? Pasal Lord Red apa dulu dengan bahasa Inggeris. Betul yang bahasa Melayu tak ada. Kelahi-kelahi tengok bahasa Inggeris, kelahi tengok bahasa Inggeris. Buat satu terjemah dengan bersih bahasa Melayu dan minta Pertuan Agong sahkan, gunalah pakar yang ada tu untuk translatekan dia dalam bahasa Melayu dengan bersih-bersih, dengan bahasa-bahasa kehakiman kan? Bahasa-bahasa fakta-fakta undang-undang, nombor berapa, pasal berapa yang mesti memihak pada agama Islam ni sebagai Islam agama persekutuan ni. Betul? Yang Pertuan Agong sahkan dia macam mana? Jadi dia bila valid dipakai, apa-apa nanti rujukan bukan saja bahasa Inggeris, bahkan yang bersih bahasa Melayu yang ditulis dengan terjemahan, bila telah disahkan oleh di-Pertuan Agong, sah untuk dijadikan rujukan undang-undang kita. Memang ada orang-orang kita yang cakap pun bukan saya kan, saya tukang cerita aja. Ada orang-orang yang pakar dalam bab undang-undang tu, dia kata sebenarnya kita bukan perlu gubal undang-undang baru dah. Kita ada teknikal sikit aja untuk kita daulatkan Islam ni. Ada sikit sangat kata dia. Nak bagi betul aja. Islam dalam negara kita cantik dah, Islam agama persekutuan. Patutnya bila agama persekutuan ni, Islamlah agama yang paling besar untuk diraih, dimulia, dibesar, diperkasa kan. Tapi pemimpin politik apa semua tak peduli bah tu.
Jadi apa kaedah dia? Bangunkan balik je lah. Bangunkan balik. Perkukuh perkasaan kita punya hubungan balik. Institusi raja, pemerintah, ahli ulama, tutuk guru, pondok, agamawan, cendekiawan, ramai ke orang yang ada kesarjanaan ni. Yang mana yang masih bersatu hati ni, kumpul dengan dia, bangunkan rakyat sekali. Orang Islam kita ramai sebenarnya lagi yang masih nak agama ni, cuma tak digemblengkan tenaga dia. Kalau semua bersuara macam mana? Kuat kita sebenarnya. Itu yang ulama-ulama kita kata pepatahnya ni, orang Islam ni kalau bangun dengan semua ni orang Islam sedar, tambah Yahudi Nasrani kan, kalau dia kata digerun dengan apa, bilangan dia sikit aja sebenarnya orang yang jadi mastermind yang rosakkan dunia ni. Kalau orang Islam semua bangun lah, ludah Yahudi Nasrani yang berapa ekor ni, ludah tu kan, seorang sekali ludah ya, banjir dia mati lemah. Kalau semua orang Islam bangun, kita nak bangunkan orang Islam ni lah yang tidur ni. Tapi sekarang apa dia? Demo ada 10 orang ya, habis satu dunia. Orang Islam kena kencing dia. Kencing demo tu orang Islam dapat kencing pula lagi orang Islam lain. Kita nak bagi dia orang ni bangun, semua orang Islam bangun, pergi ludah Yahudi ni, ludah orang kafir ni, macam mana? Mati dia dengan lemah, dengan air ludah kita je. InsyaAllah, doa lah banyak-banyak. Doa satu hal. Kerja kita kena buat lah. Saya macam ni lah. Mana yang boleh kita cerita, kita sebut lah. Ya. Mudah-mudahan yang ni semua jadi sebab sadar, sebab kita Islam boleh bangkit balik. Terutama besar sekali, jangan kira semangat dah bangkit aja. Awak sembahyang pun malas, mengaji pun tak boleh, Quran tak boleh baca, jemaah pun tak jaga, zikir pun tak ada, selawat pun tak ada. Mendah bunyi tu sikit. Saya buat contoh okey tu. Mendah duk tengok TV, tengok Astro, duk main game aja. Mendah tu nak jadi berjaya ke benda, semangat je. Takbir apa? Engkau pun jahanam awak lagi. Kita bukan dengan semangat mata-mata. Islam tak bangun dengan semangat mata-mata. Islam ni bangun ni iman. Baik. Jadi sebab pertama, sebab mak bapak mereka masuk Islam. Jikalau terkatas sekalipun. Terkatas ni maksudnya mak bapak dia masuk Islam, anak tak balik lagi. Tu. Ke atas ni macam mana? Ni cucu. Bukan mak bapak dia masuk Islam. Tok dia ataupun nenek dia, sebelah mak atau sebelah bapak masuk Islam, cucu tu yang tak balik lagi tu masuk Islam. Mak. Kuat sebenarnya undang-undang kita ni. Tak faham saya cakap apa? Boleh? Faham? Katalah ini dia dah tua dah, duduk Malaysia lama dah. Anak dia memang jadi kafir lah, katalah itu kan, tak Islam. Betul? Kita buat cerita Islam apa sampai tok dia masuk Islam. Anak dia yang kafir tu, satu hal, dah balik dah. Anak dia pun dah kahwin, dapat anak dah. Cucu sekarang ada 40 orang. Semua tak balik lagi. Tok Wan ni tu masuk Islam seorang ya. Tok Wan ni tu, sebelah bapak ke sebelah mak ke, Tok Wan seorang yang masuk Islam. Macam mana? Habis cucu tu yang tak balik tu semua masuk Islam. Sebab Tok Wan dia. Mak. Undang-undang siapa ni? Undang kita syariat. Ada undang-undang ni. Ada undang-undang ni. Dalam undang-undang persekutuan. Ada. Saya tak ingat lah nombor berapa. Biar rujuk lah tengok siapa ada. Saya tak ingat 3 apa ke nombor berapa, klausa berapa tu. And kalau saya memang duduk ya arif tu, saya sebut lagi satu-satu, ngangor pula dia kan. Hilang pula jawatan hakim tu lah, tukang demo pula tukang sebut. Saya tukang gembor je. Okey. Maka jadi Islamlah anaknya atau cucunya dengan mengikut baginya. Sendirinya anak belum balik, dia tak boleh. Cucu sendirinya tak boleh kalau dia tak balik. Tapi sebab mak bapak dia salah seorang atau tok dia salah seorang, belah mak belah ayah tak kira. Acik usul dia seorang masuk Islam, cucu yang tak balik ni semua Islam. Besar ni Islam ni. Yang antara hurai ulama, inilah maksud al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam ni dia tinggi, yang lain takkan boleh meninggi pada dia. Inilah antara undang-undang Islam yang ya'lu ni, tinggi ni. Tambah pula negeri kita, sepatutnya kita lah buat undang-undang ni. Ni tak perlu persetujuan demo pula, ahli parlimen pula. Allah, padahal majoriti kat kita. Contohlah kan,
Majoriti kat kita semua orang kita, tapi orang kita yang banyaknya yang tadi tu, yang saya sebut balik tu masalah dia tu. Dia nampak duit projek kita tak boleh kata apa kan. Projek bela ikan 28 juta. Projek apa lagi? Projek buat rumah sewa 80 juta. Bela ikan air tawar 100 juta. Peruntukan baja je pun 80 juta. Benda juta-juta. Pondok bagi 5,000. Tu pun kata dia, tu pun kita dah bagi besar dah. Kalau kita merepit, saya merepit panjang. Tuan-tuan tak biasa duduk pondok mengaji dengan tutup guru pondok tuan. Kalau tuan-tuan duduk menghadap dia mengajar. Saya duduk pondok, saya tahulah tuan. Satu saya punya cakap ni pun bukan saya punya sendiri. Ni semua kita mengaji, tutup guru kita dah sebut awal lah. Saya tukang tolong sambungkan lidah dia pada tuan-tuan. Tuan-tuan tak bisa mengaji dengan dia pun tuan-tuan tak tahulah. Saya lepaskan lah apa yang orang cerita ni. Tak akan jumpa hak ni dalam siaran TV Malaysia, radio Malaysia. Dia ada kerja pondok je. Cuma lah ni boleh live. Boleh lah kan. Kalau tak ada live dulu, kita orang pondok je lah dengar lah 50 orang je lah. Ini kalau sebar satu Malaysia ni, terbakar dia mana tu. Itu kan betul lah. Betul. Betul. Cari duit je lah. Itu jangan kata termelung. Duduk tempat saya duduk KL ni kampung Kuak Bengkelah Hulu ni KL bukan Kuala Lumpur tu, Kuak luar. Dulu saya mengajar dulu, saya duduk KL, asal KL, mengaji kat KL. Sepanjang jalan ni pun kerana saya singgah mengajar kat KL. Sikit saya main bahasa sikit. KL mana? KL saya duduk mak ayah saya. Ayah tak adalah, ni mak yang tinggal Kuala Lumpur. Saya ngaji kat KL, Kuak luar, Bengkelah Hulu. Antara saya duduk lalu ni, saya ngajar dulu mana? KL, Kampung Luat. Dulu jangan ondeh dulu. Saya dekat Kampung Luat dulu. Tu saya ngajar pun saya sebut dulu macam tu. Saya ni KL. Tak, saya dengar saya kata ni. Saja saya main bahasa sikit. Itu kata jangan kata Kuak luar, kamu luat. KL, Kuak luar yang keliling pondok ni, orang keliling pun yang hantar anak dia pergi mengaji tu hanya berapa kerat, berapa putung aja. Boleh kira dengan jari. Kalau dia hantar tempat lain boleh juga, pasal dia orang kata tak mujarab. Hantar anak rajin balik. Dia tak umur dalam negeri tak mujarab, dia kena pergi tempat lain. Dia pun punya falsafah macam tu kan. Macam anak lah, mak bapak ngajar orang tak jadi, dia kena hantar tempat orang lain. Macam tu. Dia tak boleh duduk dalam kampung, kena pergi hantar sekolah lain. Orang lain-lain yang datang main mengaji situ. Hantar tu jadi juga mengaji. Yang ni tak ada orang, tak ada seorang pun ada orang kampung yang pernah dihantar mengaji. Itu masalah. Allah. Saya ada pernah kawan dengan seorang mualaf. Dulu duk ikut saya mengajar 3 tahun juga. Saya panggil dia Chair. Memang umur dia banyak lah pada saya. Masa dia ikut pun umur dia 70 lebih lah. Nama dia Abdul Karim. Masuk Islam umur dia 13 lagi. Biasa di India. India pun India Tamil, bukan India Urdu nak. India Tamil, Tamil Nadu punya. Apa saya nak cerita ni. Dia masuk Islam. Dia masuk umur Islam 13. Umur dia 30, dia kata tak sembahyang fardu lagi, pakai seluar pendek lagi. Tak tahu dia kata apa kat saya. Tapi masa di kawan ikut saya, dia tak macam tu lah. Ui, akidah best. Dia kata apa? Ustaz, sikit mau cerita. Bunyi India Tamil tu ada sikit lah macam tu kan. Saya umur 30 pun pakai seluar pendek lagi. Ada satu orang ustaz tegur saya pakai seluar pendek. Pasal apa? Sudah masuk Islam. 13 sampai 30, 17 tahun tak ada orang, satu orang pun cerita pakai seluar pendek ini haram. Haram jadam ni orang. Memang dia tegas, orang tegas. Yalah dia dah kena dapat kesedaran kan. Kahwin orang Melayu kita lah kahwin. Haram jadam ni tadi. Tak ada satu orang pun cerita sama saya. Tapi bila dia dapat agama, pegang betul. Tu yang very straight. Semayang ni, semayang komat mesti duduk depan.
Suf. Mula-mula dia jumpa saya, tuan-tuan tahu dia buat apa? Ustaz, mau tasmik Fatihah dengan tahiyat. Gigi tak ada sebatang dah pun. Atas bawah tak ada. Ada kursi je. Tapi bacaan dia best. Semua guru yang dia jumpa dia akan talqin, bukan dia akan talaki Fatihah dia dengan tahiyat dia. Meninggal dah orangnya pun. Alhamdulillah ya rahmatullah. Okey, siap. Maka jadi Islam anaknya cucunya dengan mengikut bagi usul dia tu, bapa datuk. Dan demikian lagi kata dia yang gila. Begitu juga anak yang gila pun sama ikut mak dia. Pasal apa? Anak-anak yang istilahnya bukan mukallaf ni dia akan masuk Islam sebab mak bapak dia ataupun tok wan dia. Pasal istilahnya ghairu akil. Jadi apa kelebihan dia? Nisbah mati nanti kita akan selesaikan jenazah dia mengikut hukum Islam. Itu satu ayat. Dan dia ada hak kita untuk bagi dia persekolahan Islam apa dan sebagainya. Dan jikalau ada kedua ibu bapanya murtad, nauzubillah, maka dihukumkan dengan murtad pula. Kalau katalah mak bapak dia dua-dua murtad asal Islam, macam mana? Kanak-kanak pun hukum murtad juga. Nauzubillah. Ni kata bahaya mak bapak ni. Ini ya. Bila mak bapak out status daripada Islam, anak belum balik, mak bapak masuk Islam, salah seorang masuk Islam, murtad. Kalau seorang murtad, seorang Islam, menang atas Islam tu. Tapi kalau dua-dua murtad, macam mana? Anak pun hukum murtad juga. Dan anak bila hukum murtad ni bahaya. Anak ni kena kuarantin. Macam apa? Virus besar. Dia kena duduk tempat pusat pemulihan lebih besar daripada coronavirus. Bukan 14 hari. Pastikan anak dia tak ikut langkah mak bapak dia. Mak bapak dia memang kena selesaikan. Kalau tak taubat apa-apa, kalau duduk kerja Islam, pancung kepala, mati. Ni virus besar lebih daripada coronavirus. Tanam pun tak boleh tanam buku Islam kalau dia tak taubat daripada murtad dia. Saja saya guna coronavirus tu. Kata maksudnya kata pendapat ulama, anak tu dia tak jadi hukum murtad, tapi anak dia hukum kafir asli bila mak bapak murtad. Dia fikir kalau ikut kaul yang kuat, bila mak bapak murtad, anak yang belum balik dapat status murtad. Kalau mati, macam mana? Tak dapat pesaka, tak mempersakai, tak dipersakai. Banyak bicara bab tu. Ada bab sebahagian kita dah bicara dalam bab faraid. Nauzubillah. Ni yang kata besar kena jaga agama kita ya kau ni. Jaga jangan sampai ada yang murtad tu. Pasal murtad mak bapak dia kalau anak tak balik, anak tak balik pun hukum murtad juga. Nauzubillah. Satu apa-apa hukum yang boleh menyebabkan jadi murtad ni, minta lindunglah kita. Pasal apa ni? Banyak zaman-zaman ni unsur-unsur yang boleh jadi macam tu kan. Nauzubillah. Adapun jikalau ada ibu bapanya itu Islam yang dihukumkan segala anaknya Islam pula pada zahir tulisan pula tu, yang ni pada awal kejadiannya, pada nutfahnya tu. Adapun jikalau ibu bapanya itu Islam, kalau macam kita ni mak bapak kita Islam, macam mana? Dihukumkan segala anaknya Islam pula pada nutfahnya. Benih kita tu dah hukum Islam dah. Satu, mak bapak Islam, anak ibu bawa hamil 5 bulan 6 bulan adalah itu gugur, anak tu mesti diurus cara Islam. Tengok boleh sembahyang tak sembahyang, tengok hukum fiqahnya lah. Tapi anak tu tanam ke orang Islam. Yang mana boleh sembahyang, nak kena mandi, mana kapan apa tu sebut suku lah, panjang lagi meleret itu kan. Tapi anak tu walaupun benih hukum Islam. Ada yang kalau 6 bulan ke atas sunat bagi nama, sunat akikahkan dia walaupun tak sah, tak panjang jangka hayat dia. Tapi bila 6 bulan ke atas kandungan tu walaupun mati dalam perut ataupun mati luar, kalau 6 bulan ke atas sunat buah nama, sunat akikahkan dia. Kalau boleh kenal jantina dia, kalau anak lelaki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Ada sunat macam tu dalam hukum kita, dalam fiqh kita. Baik, itu sebab pertama untuk jadi merdeka. Panjang tu kalau sebut yang kedua ni, pasal ada hukum luqatah, ada masalah tawanan perang, sebut laju-laju tu tak best juga. Pasal ada hukum nak kata dalam Islam macam ni hukum je. Khas ni saya nak sebut anak luqatah tu pula dalam cerita pula kita pula asal kita negara Islam, di negara Islam walaupun macam ada kampung baru, kampung Cina-Cina ni kan. Kalau kampung baru Kuala Lumpur yang tu tempat orang Islam tak apa. Ni kampung baru bukan kampung baru Kuala Lumpur. Ni kampung baru ni.
Aikala, semua perkampungan Cina ni kat Malaysia ni rasanya rata-rata dipanggil kampung baru dia. Kampung belum baru tu kampung belum baru. Kalau kampung baru ni biasanya kampung Cina lah, betul tak? Selalunya lah kan, dia nak masuk pun ada pintu gerbang dia. Memang untuk penempatan orang-orang Tionghoa selalunya diberikan hak-hak tanah lot apa dan sebagainya. Orang Melayu? Mana ada kampung baru orang Melayu? Mana ada? Sampai sekarang minta geran tak ada. Saya cerita tu panjang, masalah geran pula. Ni apa nak jadilah orang Islam kita ni. Di anak tiri kan macam ni, kera di hutan disusukan. Ni anak di atas buayan mati kelaparan. Yang ni yang benda-benda orang Islam itu kena bangkit, kena sedar lah. Bangunlah daripada kelalaian itu kan. Rosak kita orang Islam. Memang pun Cina komunis bila dia masuk Islam, bila dia serah diri dulu kan, Mahdi bagi tawaran dulu kan, kita dah tak ada kelahi dah dengan komunis, yang komunis dalam hutan tu. Semua komunis dalam hutan dulu dia pasang booby trap. Askar-askar kita yang putus kaki apa tu tak diberi apa-apa pun, tapi mana komunis yang serah diri macam mana, dia bagi tanah, dia bagi rumah, bagi bantuan. Pasal apa? Nak hilangkan pemberontakan dan perseteruan dengan komunis ni. Ya askar-askar dulu yang kaki kudung apa tu, yang jadi janda apa semua, isteri-isteri dia tu macam mana? Antak Mika lah. Dia anak tiri kan. Yang komunis yang menyebabkan askar-askar prajurit kita mati terbunuh betul tak? Diberi tanah, diberi kerajaan, diberi harta benda, diberi tanah, bagi kebun, bagi bantuan supaya jangan lawan dengan kerajaan. Tak lawan ke? Demo itulah yang jadi parti apa? Tu. Cukup. Saya syarah tu panjang. Habis itu diiktiraf pula sebagai pejuang kemerdekaan. Masya Allah. Itu kata penin kita masyarakat ni. Naudzubillah. Ada pula orang Melayu yang menyokong dia. Ya Allah. Rosak dah. Mudah taklah pelihara kita semua. Ngaji lah pun nak reti. Ngaji pun bagi sumber yang betul. Itu dulu, insya-Allah kita sambung nanti. Sebab kedua menyebabkan kanak-kanak boleh masuk Islam dia. Dan sebab yang kedua. Yang mana ada. Belajar rukun sembahyang tu pun mujur lah dia mengata. Ya. Ya. Datuk. Ya. Cucu dia tu ikut tok dia tu. Jadi sama lah kalau murtad tu. Kalau ibu bapa murtad yang tok dia tu. Tok dia tak murtad lagi, toknya tu. Tok punya power tu kuat. Jadi dia anak dia tu ikut tok, tak ikut mak bapak. Cerita mak bapak tadi biasanya mak bapak dia murtad, auzubillah. Tapi tok dia masih Islam. Mak bapak tu yang murtad pasal ada pergi mengaji tafan bala lah, jadi murtad. Tok dia Islam. Anak dia yang tak balik lagi tu tak ikut mak bapak dia pasal ada power tok ni. Ni tu besar juga power usul yang Islam ni. Undang-undang tu yang kita nak kena jaga pertahan supaya dengan tu baru siapa-siapa anak orang Islam ni walaupun jadi kes anda kata ada bencana yang macam tu, undang-undang ni akan memihak ke kita untuk ambil kanak-kanak ni di bawah penjagaan orang Islam, tak boleh bagi pada orang murtad. Maka orang murtad menghadapkan dia, bicarakan dia, suruh taubat, dia jangan taubat, bunuh. Pasal apa? Virus besar tu lebih daripada HIV. Corona lagi tak ada apa-apa. Boleh. Ya, tak ada hak penjagaan pada mak bapak. Boleh dirampas anak tu. Pasal apa? Kalau bagi mak bapak dia bila habis jalan budak tu. Lepas tu selesai dengan mak bapak dia, anak tu, tok dia yang masih Islam bagi tok dia. Mesti dia ambil orang Islam. Ya. Perceraian, kahwin orang putih. Bagi pada orang kafir. Itulah. Kalau dulu kita zaman mula-mula dulu sejarah Natrah apa kan kat Singapura tu,
Masa tu orang Islam kita banyak lagi kesedaran tentang agama tu. Nak jaga kata status dia masih Islam kan. Anak angkat orang Islam kita bela. Tapi dia pakai undang-undang PBB ni, Pertubuhan Bengon dan Bodor tu. Yang tu jadi kiblat undang-undang dunia. Tu masalah tu. Macam kita sekarang ni banyak pada kiblat apa, World Health Organization. Oh, macam mana? Apa-apa pun nak sembahyang pun ikut WHO. Nak sanitizer pun WHO. Ikutlah ulama tutup guru kita kata apa. Nak hukum darurat pun hukum WHO. Apa pula WHO pula hukum kita darurat? Kita ada kapasiti kita. Kena pula masalah kita, orang agama kita pun macam kepala otak WHO juga. Yang tu yang masalah tu kan. Kalau orang-orang agama kita ni dia tak ikut kepala WHO tu, ada pendirian dia sendiri, terus pakai. Kalau kita tengok KKM kan nak bagus lagi. Dia sudah bilang KKM mau kata kedai makan apa-apa macam ni, shopping macam ni, bila nak makan takkan nak tutup mulut, bukalah katanya kan. Dia pun ni. Tapi bila main masjid, penjarakan sosial jauh-jauh, tak boleh datang masjid, tak boleh duduk di ruang utama solat, tak boleh duduk di tepi, tak boleh duduk luar, tak boleh pasang kemah. La ilaha illallah. Teruknya hai. Sampai kena halau bawah 15 tahun. Kedai makan boleh pula budak kanak-kanak ni bawa masuk. Naik kapal terbang, naik bas boleh pula kanak-kanak. Masjid jadi haram jadah pula budak-budak bawah 15 pergi. Apa masalah ni? Kedai makan umur 70 boleh masuk. Masjid umur 70 tak boleh masuk masjid. Bila nak tukar undang-undang ni? Bila? Tak update langsung. Ni ketinggalan ni. Dia pakai, orang dah pakai apa? Kok iCore 7. Sekarang iCore lah. iCore 7 lah. Core i7, sorry. Dia pakai Celeron. Pentium pun tak lagi. Saya kerti ke pak komputer tu? Tak kerti, betul lah. Dia pakai Celeron, Intel Celeron. Tuan-tuan tahu dia punya apa, bukan memori. Memori dia berapa? 16. Bukan giga. 16 megabyte. Dululah kan. Dulu MB. MB tu megabyte lah. 128 tu dulu kira besar lah kan. 128. Orang dah pakai 18 giga kan. Satu masa nanti laptop pun tera. Hadis lah kira. Dulu hadis berapa? Kalau 200 GB tu kira besar tak kira lah dulu kan. Lah ni apa? Pen drive tu kan. Sekeping bersatu kan. 1 tera. Ketul dia tu 10 tera, tak main lagi giga tera tau. Dia punya prosesor apa? Prosesor dia Celeron. Orang Core i7. Boleh tak faham tu lah. Dia punya tu hadis dia pun berapa? 10 giga. Orang dah 3 tera, 4 tera lah. Dia 10 giga bet. Tu kata lembab. Saya bunyi gitulah sikit, kasar lah bunyi saya kan. Tapi yang itulah yang nak kena upgrade supaya cepat, up to date sikit lah kan. Dia tak update status. Itulah cakap kita lemah tu cakap macam ni pula. Marah ni mah. Marah tak marah pun saya nak lembut sikit. Ini pendapat saya. Ayat lembut sikit tu ya. Mikirlah bab lain. Mikir handset pun nak up to date. Cuba pakai 3 sekupang je mana. Dia pelekeh dia orang mesti nak apa, pakai apa Note 1 Samsung ni Note 1 kan, itu kan saya sebut macam tu pada anak aku lah. Ni kau punya sistem berfikir tak update langsung bagilah steady sikit. Itulah sikit bunyi tu. Ada apa lagi soalan? Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala alihi wa sahbihi wa sallim ala Muhammad.